Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan bincangkan bab 1 ubahan. Okay, matematik tingkatan 5 KSSM. Okay, topik kita pada hari ini adalah menentukan hubungan antara 3 ataupun lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Okay, kita pergi terus kepada maksud ubahan tercantum. Okay, ubahan tercantum ialah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Okay, secara umumnya, Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N. Boleh ditulis sebagai Y berkadar langsung dengan X kuasa M dan Z kuasa N. Okey, yang ini kita panggil hubungan ubahan. Okey. Kemudian apabila kita dah tulis hubungan ubahan ini, kita akan tukar kepada persamaan. Okey, di mana Y sama dengan K. K adalah pemalar. X kuasa M. Z kuasa N. Di sini bermakna kita kena darab. Okay. M dan N mempunyai kuasa 1, 2, 3, 1/2, 1/3. Okay. Saya berikan beberapa contoh di dalam ubahan tercantum. Contoh 1. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol dan persamaan bagi setiap yang berikut. A. Y berubah secara langsung dengan X dan Z. B. R berubah secara langsung dengan kuasa 2 P dan punca kuasa 3 Q. C. Isi padu sebuah kon I berubah secara langsung dengan tinggi H dan kuasa 2 jejari tapaknya J. Okey, kita tengok penyelesaiannya. Okay, A. Okay. Pastikan kita tulis Y berubah secara langsung, simbol ini, X darab Z. Okay, tapi kita tak tulis darab di sini. Okay, kita tulis Z, X, Z. Okay, kemudian kita ubah kepada persamaan. Y sama dengan K adalah pemalar. X, Z. Okay. B. R berubah secara langsung dalam hubungannya. P kuasa 2, punca kuasa 3 Q. Okey, kemudian kita ubah kepada persamaannya. R sama dengan K, P kuasa 2, punca kuasa 3 Q. Okey, dan yang terakhir adalah C. I berkadar langsung ataupun berubah secara langsung. H, J kuasa 2. Okey, kita tulis dalam persamaan I sama dengan K, H, J kuasa 2. Okey, kita pergi kepada contoh kedua. Diberi H berubah secara langsung dengan M dan punca kuasa 2 N. Jika H sama dengan 9, apabila M sama dengan 5 dan N sama dengan 81. Hitung nilai H apabila M sama dengan 7 dan N sama dengan 36. Dan B, nilai N apabila H sama dengan 14 dan M sama dengan 10. Okey, kita tengok penyelesaian bagi soalan 2. Okey, ini penyelesaian bagi A, 2A. Okay, tuliskan dulu di dalam hubungan di mana H berubah secara langsung
dengan M dan punca kuasa 2N. Okay, apabila kita dah tulis hubungannya, kita tukar kepada persamaan. Iaitu H sama dengan, kita kena tambah K, jangan lupa itu adalah pemalar, M punca N. Okay, kemudian kita gantikan nilai. Okay, gunanya kita gantikan nilai ini adalah untuk mencari nilai K. Okay, nilai itu kita ambil di bahagian atas. H9, M5, N81. Kita gantikan di tempat H9. Okay, kita tinggalkan dulu K sebab kita nak cari K. Okay, kita gantikan tempat M5, tempat N81. Okay, kemudian kita cari hasil K. Di mana K sama dengan 1/5. Okay. Kamu boleh tekan kalkulator, akan mendapat jawapan 1/5. Okay. K sama dengan 1/5, kita gantikan di dalam persamaan bagi H berubah secara langsung dengan M dan punca kuasa N. Okay. Ini adalah persamaannya. Okay. Kemudian baru kita jawab soalan A. Menggunakan persamaan H dengan sebutan M dan punca kuasa N. Okay. So, di sini kita ambil nilai pada A ni. Okay, soalan A, M7, N36. Kita gantikan tempat M7, N36. Kemudian kita cari hasil darab bagi 1/5, darab 7, darab punca kuasa 36. Okey, jawapannya adalah 8.4. Okey, bagi B. Okey, kita ambil balik persamaan H tadi dengan sebutan M dan punca kuasa N. Okey, kemudian kita gantikan nilai pada soalan B. H14, M10. Okey, kita gantikan H14, M10 dan yang kita nak cari adalah sebutan N. Okey, kemudian kita pindahkan. Okey, 1/5 darab 10 kita akan dapat hasilnya 2. Kita pindahkan menjadi bahagi. Kita akan dapat 4. 14 bahagi 2 adalah 7. Okey, punca apabila dipindahkan menjadi kuasa 2. Okey, bermakna di sini nilai N adalah 49. Okey, soalan 3. Jadual di bawah menunjukkan perubahan 3 kuantiti. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3 Q dan R. Hitung nilai X dan Y di dalam jadual. Ini X dan ini Y. Okay, yang pertama kita cari dulu hubungan P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan R. Kita tulis dulu hubungannya. Okey, ini dia hubungan dia. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R. Bermakna kuasa 3 darab R. Okay, kemudian kita ubah kepada persamaan. Okay, jangan lupa kita tambah K di sini. Okay, kemudian cari nilai bagi K. Okay, kita ambil bahagian jadual yang P, Q dan R ada nilai untuk mencari K. Jangan lupa ya, K itu adalah pemalar. Okay, so kita gantikan nilai P 86.4 sama dengan K. Okay, dalam kurungan Q 1/2 kuasa 3 dan R adalah 10. Okay, kemudian kita cari nilai K. Kita tekan menggunakan kalkulator. Okay, K akan dapat hasilnya 5. So, maka persamaan P sama dengan 5 Q kuasa 3 R. Okay, kita ambil persamaan ini.
kita cari X. Okay. So, P kita ubah jadi X. Okay. Q 2 dan R 0.4. Okay. Kemudian kita tekan kalkulator. Hasilnya X sama dengan 16. Okey. Kemudian kita cari nilai Y. Menggunakan persamaan hubungan daripada P berkadar langsung dengan Q kuasa 3 R. Okay, kemudian kita ambil nilai bahagian petak yang ini. Gantikan P 1.215 sama dengan 5. Okay, Q kita ganti jadi Y. Okay, dan R adalah 9. Okay, kemudian kita pindahkan 5 dan 9 ni. Kita pindahkan. Okay, kita pindahkan ke sebelah kiri. Okay, dia menjadi bahagi sebab ini darab. Okay, Y kuasa 3 sama dengan 1.215 bahagi 5 darab 9. Okay, jangan lupa kuasa 3 ni bila kita pindahkan dia akan menjadi punca kuasa 3. Okay, 0.027 adalah hasil bahagi bagi nombor yang ini. Okay, bila kita puncakan dengan kuasa 3, Y bersamaan dengan 0.3. Okay. Okay. Pada video kali ini, saya bincangkan hanya 3 soalan untuk kamu faham apa dia ubahan tercantum dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah di dalam ubahan tercantum. Okay. So, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel saya.